Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sya'alillah lamun Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Al-Fatihah, Tuan Kongsi, Tuan Imam, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kita pada malam yang penuh berkat ini, maka Allah pilih untuk dapat sama-sama tunaikan solat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah, kita sentiasa menyahut panggilan hayya 'alas solah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita hadirkan diri ke surau masjid, mudah-mudahan Allah terima amalan kita, ampunkan dosa-dosa kita, diberkati umur kita, diberi rezeki yang halalan thayyibah, amalan salah kita diampuni dan amalan baik diterima mudah-mudahan. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung lagi daripada kitab tafsir surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, surah yang kedua, ayat yang ke-29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahu alazim. Dialah Allah lah yang menjadikan segala isi bumi untuk kamu. Kemudian menyengajakan menjadikan langit, maka diperbuatnya 7 petala langit dan dia mengetahui tiap-tiap sesuatu. Itulah sebahagian daripada ayat ini 29 surah Al-Baqarah. Allah cerita wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ini suatu istihad daripada Allah. Allah jadikan segala isi bumi ini untuk kita semuanya. Apa ada di alam ini Allah kata untuk kita. Untuk kita, kamu manusia. Jadi kita bersyukurlah. Semuanya untuk kita. Daripada langitnya, antara langit dan bumi tu macam-macam benda ada kan. Segala kekayaan dalam bumi, di laut, segala hasil masuk di laut, di darat, yang kita nampak, yang tak nampak, semua Allah kata untuk kamu. Untuk kamu. Ini umum ayat ni kan. Maknanya pergunaan ataupun Allah yang Maha Kaya ni, pergunakanlah maksud dia. Gunakanlah kekayaan Allah. Gunalah. Allah tak minta apa bayaran, cuma kita kena bersyukur. Dia duduk di bumi dia, kita berjalan, kita boleh makan, minum, kita boleh macam-macam lah. Jadi kita kena bersyukurlah kepada dia. Tanda bersyukur ialah tunaikan arahan dia, perintah dia. Itu Tuhan kata, gunakanlah kekayaan Tuhan yang terdapat di bumi untuk kamu semua. Kerana ada gunanya dan boleh dijadikan sebagai iktibar. Dua. Satu untuk kegunaan, untuk kita makan, untuk kita pakai, dan satu untuk iktibar. Sebagai suatu peringatan, keinsafan
Kegunaannya ada untuk dimakan dan juga untuk diminum. Ada yang boleh dibuat pakaian. Dan dibuat tunggangan untuk dinaiki. Binatang tunggangan. Kita boleh naik kuda, unta, di darat pula. Sekarang ini cipta macam-macam kenderaan. Di laut pula. Dulu rakit, perahu, sekarang ini dah macam-macam. Mana semua itu sebagai kemudahan Allah bagi. Lautnya dipermudahkan. Di dalamnya ada ikan-ikan. Di dalam lagi ada mutiara. Dalam lagi ada minyak. Ini carilah dengan kepandaian. Tapi ingat, kena bersyukur. Jangan guna, pandai guna, tapi salah guna. Ambil rezeki daripada Allah, tapi tidak bersyukur. Ini satu benda yang kita kena renung sama-sama. Orang-orang yang hanya ambil saja, guna saja, makan saja, tapi tak nak bersyukur dengan Allah, orang macam ni, kalau tak ubah perangai dia akan dihumbangkan ke neraka. Allah, memang Allah baik, tapi dalam masa sama, Allah juga ada sifat-sifat aziz, perkasa. Sifat pendendam, sifat mutakabir. Dia sombong Allah ni. Kalau orang tu sombong, Allah lagi sombong. Kalau orang tu baik, Allah lagi baik. Lepas tu kita kena ingat Allah. Kita bersama-sama hari ini menyahut setiap panggilan Allah. Kita dengar panggilan dia. Nanti kita akan dijaganya, dikasihnya di alam akhirat nanti. Tu. Jadi kalau kita sombong di sini, nanti Allah juga tak akan bagi kita peluang untuk kita berada di syurga nanti. Itulah. Jadi sebut tadi, Allah kata gunakanlah untuk dimakan, diminum, dibuat pakaian, dibuat tunggangan. Dapat ada setengah dapat dibiarkan. Cuma kita lah tidak gunakan sebaik-baik mungkin. Hari ini macam-macam berlaku kekurangan. Inflasi. Tak ada ayam, tak ada minyak. Siapa salah? Kita yang salah. Allah sedia semua tu. Semuanya Allah sediakan untuk kita. Tak pernah habis-habis benar patutnya. Tapi kenapa tak cukup? Kerana manusia lah yang buat perangai, buat hal. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kemusnahan di daratan, di lautan kerana apa? Tangan-tangan manusia yang jahat. Kalau guna cara betul, berkongsi, tolong-menolong, berbaik-baik, tak ada masalah. Cukup segalanya. Tapi oleh kerana salah guna, dicurinya, dikhianatnya, dibazirnya, dibuangnya, macam-macam. Maka Allah kenakan hukuman. Macam mana umat dululah. Umat dulu mereka jahat, Bani Israel ini. Mereka khianat, mereka buat macam-macam, dustakan Rasul. Akhirnya mereka diharamkan makan setengah benda. Tak ada makan lemak, tak ada makan daging, macam-macam. Setengah tu jadi buruk, jadi kera, jadi babi. Allah kata jangan pergi bekerja pada Sabtu, pergi juga. Ni Bani Israel, pergi juga hari Sabtu. Yang tak larang pun sama. Yang larang okey lah. Jadi balik-balik jadi monyet. Kunu kiradatan khashi'in. Kunu kiradatan khashi'in. Ialah kamu kera-kera yang hina, jadi kera. Lepas tu mati. Kalau jadi babi, lepas tu mati. Ni, jadi rupa betul, rupa babi, rupa kera. Cuma hari ni kita tak jadi kera, tak jadi babi, tapi perangai. Perangai macam buruk, macam kera, macam babi, perangai dah berubah. Betul Allah kata, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka manusia ni macam binatang. Kal an'am, macam binatang ternak, macam lembu, macam kerbau. Balhum adall, bahkan lebih teruk daripada lembu lagi. Lembu boleh korban, berbuat korban, boleh sembelih, ambil daging dia. Lembu. Tapi manusia nak apa? Yang bunuh orang, yang zalimi orang, yang bakar rumah orang, yang khianat kepada orang, macam-macam orang berlaku ni. Maknanya bila manusia tidak bersyukur pada Allah, maka tunggulah kebinasaan. Sebab kita umat Islam yang baca Quran, kita kena ada keinsafan, ada tadabbur. Sebab kita berhati-hati masa hidup di atas muka bumi ini. Ada pantang larang yang kena jaga. Allah dah buat dah semua tu. Semuanya untuk kita, udaranya, airnya, air hujannya. Tapi kalau kita degil, kita dengar kata air hujan jadi banjir, air sungai jadi toksik, air laut jadi toksik, udara jadi pencemaran udara, penyakit merebak. COVID-19 hari dah lega dah sikit sekarang ni. Berapa tahun? 2 tahun kita dicekam oleh COVID-19. Susahnya kita tak boleh keluar rumah, kena kuarantin,
kena pakai, sekarang ni pakai lagi apa nama, mask ni. Maknanya kita masih lagi dalam suasana bergabung sekarang ni. Maknanya Allah uji kita kerana kita lah banyak buat salah, buat silap. Ini semua untuk kita insafi. Sedangkan Allah terus bagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ni Allah bagi semua. Kamu kafir ke, kamu jahat ke, kamu baik ke, semua Allah bagi rezeki, bagi kekayaan, bagi kediaman, bagi keselamatan. Allah bagi semua. Boleh memerintah, boleh mengurus kehidupan. Walaupun kamu kafir, walaupun kamu tidak beriman. Ar-Rahman tu Allah, Ar-Rahman. Bagi semua. Tapi Ar-Rahim hanya untuk orang Islam saja. Jadi orang Islam dapat dua. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Orang kafir hanya dapat satu je. Itu pun di dunia sahaja. Di dunia sahaja. Firaun, dunia sahaja. Itu pun dia mati, Allah binasakan dalam laut, mati dia. Korun semuanya. Tapi orang Islam, orang beriman, para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada solihin, mereka yang dapat dua. Dunia dan akhirat. Untunglah kita. Bersyukur kerana Allah masih lagi kita ni peluang untuk hidup di atas muka bumi ini dengan guna macam-macam nikmat Allah ni, dan nanti bila masuk ke alam akhirat, Allah jemput kita ke syurga. Syaratnya kita kena bersabar dan bersyukur semasa berada di atas muka bumi ini. Inilah kita hari ini, seronok, ada Quran boleh baca, ada hadis-hadis Nabi boleh kita baca, boleh kita ikut panduan hidup kita. Itulah kehebatan yang ada kepada kita umat Islam. Allah masih terus bagi kita nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat-nikmat zahir yang lain lah. Tadi sebut tadi, dengan dikembangkan, dibiarkan, boleh dibiarkan macam-macam. Ternakan dibiarkan, tanaman dikembangkan, dipelbagaikan, boleh dikawinkan, boleh dituk dan sebagainya mana. Ini teknologi yang ada hari ini boleh difikir sehingga menjadi berkembang pertanian, berkembang peternakan, berkembang semualah sistem-sistem yang ada hari ini dengan akal Allah bagi, maka Allah hidupkan tu. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang menumbuhkan, Allah lah yang menyuburkan. Kita hanya tanam, kita hanya kaji je. Yang menumbuhkan, yang membuahkan, yang Allah. Yang apa? Yang subur, Allah bagi subur. Kita hanya bagi baja, kita hanya bagi makan. Tu. Maknanya Allah masih terus bagi kita ni banyak kelebihan-kelebihan yang mana kita kena bersyukur. Sejak benda-benda galian, bukan saja sejak dari jenis tumbuh-tumbuhan, binatang ternakan, serba-serbi benda-benda galian, hinggakan udara yang mengelilingi manusia dapat digunakan. Ni gelombang kita hari ini boleh guna handphone tanpa tali. Itu gelombang udara tu. Dengan ada gelombang kita boleh bercakap, boleh nampak gambar walaupun jauh. Kalau tak ada gelombang, tak ada. Tempat-tempat sekarang tak ada gelombang. Kita naik tapak pun tak ada. Berjalan-jalan tak ada. Di tengah tu tak tu ada. Allah boleh buat. Menyebabkan kita terus jadi orang-orang yang tadilah kena bersyukur. Itu semua untuk jadikan iktibar. Orang Islam jadikan iktibar. Jadi sebagai contoh dan teladan bahawa semua makhluk Tuhan, sejak dari binatang jinak hingga binatang liar, ada yang dibekali dengan senjata, dibekali dengan racun dan bisa bagi mempertahankan diri. Ini kita kena renunglah. Itu binatang, walaupun dia tidak ada sekolah, tak ada Nabi ajar dia, tapi Allah bagi dia bagi asas tabi'i dia. Dia boleh pertahankan diri dia, dia boleh jaga keluarga dia, jaga anak dia, jaga sarang dia, jaga kumpulan dia. Dia tak ada orang ajar dia, tapi Allah bagi dia suatu tabi'i, fitrah yang untuk kita ambil iktibar. Kalau ada orang boleh bunuh anak, tengok binatang, sayangi anak. Rimau, dia makan lembu, makan kambing, dia sayang anak dia. Tu. Rimau, binatang-binatang, singa, ular. Mana semua binatang yang kita nampak binatang ni bengis, garang, tapi dengan anak dia, dengan kumpulan dia begitu lemah lembut. Lembu, walaupun dia ada tanduk, ada pada kaki, jarang dipijak anak dia. Dia orang macam-macam berlaku. Inilah ayat ini kata kita ambil iktibar. Contoh teladan kisah semua, suasana hidup lebah, bagaimana mereka bekerjasama, ini semua untuk contoh kita. Allah jadikan semua sebagai contoh untuk ambil iktibar dari binatang-binatang. Semua makhluk Tuhan tu di sana ada iktibar yang kita boleh pelajari. Ada binatang liar diberi dengan berbagai senjata,
adanya tanduknya, ada taringnya, ada kukunya, ada racunnya, ada bisin, semua ni untuk mereka ni menjaga diri mereka, Allah bagi. Ada yang mendatangkan kebinasaan dan ada pula yang menjadikan habuan kawan dia. Dimakan, bagi makan semua makanan, ada sebagai apa nama tu, kawannya. Ada tu apa lagi? Ada ada tanduk dan dia patuh pada segala perintah. Dia patuh pada perintah Allah. Masa musim beranak dia beranak, musim berbunga pokok-pokok berbunga. Mana ikut perintah musim. Kita kan tak ikut. Musim Ramadan tak puasa. Hari Jumaat tak sembahyang Jumaat. Binatang ikut. Tumbuh-tumbuhan ada musim dia. Ada musim gugur, ada musim musim luruh, ada musim bunga, ada musim buah. Binatang pula ada masa dia menyusu, jaga anak dia, ada masa dia beranak, ada masa dia macam-macam lah. Ada ketua. Dan gajah ada ketua dia. Ada ketua dia. Macam buah ada ketua dia. Maknanya mereka ini, walaupun tadi kita sebut tidak ada angka macam kita, tapi mereka ni diberi oleh Allah kuasa untuk mereka ni patuh pada perintah Allah. Mereka berzikir, mereka buat semua, kita tak faham je. Mereka berbunyi, bersiul, sebagai satu daripada mereka bersyukur, bertasbih kepada Allah. Puji Allah, semua kita tak faham saja. Jadi gunanya semua ni untuk iktibar ataupun sebagai bahan untuk jadikan diri kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah, untuk kita ambil iktibar. Burung yang keluar pagi, balik petang. Keluar tu bukan dia dapat nak kerja, tak ada kerja, tapi dia dapat jumpa makanan dia. Dia usul terbang ni cari, balik kenyang. Pergi perut kosong, balik kenyang. Tengah tu jaga anak dia. Dia tak makan, cari makanan, bagi anak dia makan. Dia buat sarang, semua tu. Ini semua iktibar untuk kita. Bagaimana kita ada angka, tapi kita tak guna angka untuk jadi orang yang bersyukur, yang ikut perintah Allah. Kita curi sana, curi sini, rompak sana, rompak sini. Itu jenis perangai tak elok. Jadi marilah hari ni, dari apa yang berlaku tadi tu, kita ambil pedoman, ambil iktibar daripada ayat ini tentang bagaimana Allah jadikan semua ni untuk kita. Sana ada kaedah-kaedah. Walaupun untuk kita nak dapatnya kena usaha, kena beli, kena sewa, kena minta, kena pinjam, kena hutang. Walaupun untuk kita semua, tapi bila kita nak pakai, di sana ada kaedah-kaedah dia. Bukan kita ambil gitu je, ada kaedah dia. Kalau hak orang, kena minta izin, kena beli, kena sewa dan sebagainya. Itulah kaedah dalam Islam ni. Bukan kita kata Allah jadikan semua tu. Kita pakai ambil je, bukan. Ayat ni kata semua untuk kamu, tapi ni umum. Mana umum ni maknanya kita boleh guna sama dengan cara-cara yang telah diajar. Bermuamalat, sistem jual beli, sistem pinjam meminjam dan sebagainya, berhutang dan sebagainya. Jadi itulah tadi sebut semuanya ini untuk jadikan sebagai pelajaran kepada kita untuk kita perbaiki hidup kita ni. Jangan sampai kita lebih teruk daripada binatang tadi. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka macam binatang, orang kata bakal lebih teruk lagi. Jangan. Binatang dia tak ada syurga neraka, kita ada. Kita akan dibangkit semula dan diberi pembalasan ke syurga ke ataupun ke neraka. Jadi masa di dunia kena bersabar, kena bersyukur, bersabar dengan perintah Allah. Kalau kata semayang 5 kali sehari semalam, kena semayang. Kalau kata jangan minum arak, jangan. Perintah Allah kita kena bersabar untuk tunaikan. Larangan Allah bersabar untuk kita jangan buat. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan menzalimi. Maknanya bersabar dengan dua perkara. Satu, bersabar dengan perintah-perintah Allah, bersabar dengan larangan Allah. Satu lagi, bersabar dengan ujian, sakit dan sebagainya. Tidak jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Allah sebut lagi, "Tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim." Sadaqallahul azim. Kemudian Allah sengaja mengadakan langit. Allah cipta langit. Maka dibuatnya 7 petala langit dan dia mengetahui tiap-tiap sesuatu. Seperti telah dinyatakan tadi, sebelum ayat ini diturunkan, bahawa telah ada lebih dahulu ayat-ayat lain yang serupa perkara yang dibicarakan. Ayat Quran ini kan berulang, diulang-ulang untuk manusia ini memahami.
ingat balik. Dia ulang-ulang dalam lain surah. Misalnya dalam surah Hamim As-Sajadah ada sebut tentang kejadian langit dan bumi. Surah Nuh ada disebut. Surah Al-Mu'minin ada. Surah Al-Mulk ada. Tentang kejadian 7 petala langit ni. Dan lain-lain lagi. Maknanya sebagai satu daripada peringatan Allah supaya kita ingat. Diulang-ulang supaya kita kadang lupa. Bila Allah ulang-ulang, maka akan kita ingat selalu. Dan ayat-ayat ni kebanyakan diturunkan di Mekah. Ayat Makki. Mekah ni maksudnya sebelum hijrah lah. Sebab ayat Quran 2 fasa. Satu nama dia ayat Makki, kedua nama ayat Madani. Ayat Makki mana ayat Mekah lah. Allah bagi kat Nabi, turunkan kat Nabi sebelum Nabi hijrah. Yang namanya ayat Makki atau Mekah. Yang kedua ayat Madani. Ayat Madinah. Mana ayat selepas hijrah. Barang diingat, kata tuan kita ni, barang diingat bahawa surah ini, surah Al-Baqarah ini, yang kita bincang ni, diturunkan di Madinah. Di Madinah. Misalnya firman Allah dalam surah Nuh ayat 15 hingga 20 juzuk ke-29 yang diturunkan di Mekah yang berbunyi alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Allah kata apa? Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tiadakah kamu perhatikan bagaimana Allah jadikan 7 langit bertingkat-tingkat? Kita tak nampak macam awan gitu. Tapi Allah tahu langit tu yang duduk atas kepala kamu tu ada 7 lapis bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita. Allah buat gambaran. Bulan bercahaya, matahari macam pelita. Allah buat kiasan. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah jadikan kamu daripada bumi. Mana Allah yang kita daripada bumi, daripada tanah. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian mengembalikan kamu kepadanya dan nanti akan mengeluarkan kamu daripada dalamnya. Kita kembali ke tanah dan keluar dari tanah tu. Kita daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Allah kata kita daripada Adam dari tanah. Kita walaupun tak di tanah, nanti unsur makanan semua tanah. Kita dapat makan, semua hasil tu tumbuh kat tanah. Ikan pun tanah juga, orang di laut tanah juga ada. Jadi kita unsur tanah jasad kita. Dan Allah sebut lagi, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah jadikan bumi bagimu sebagai hamparan, senang duduk dan senang untuk dijalani. Litasluku minha subulan fijaja. Sadaqallahul azim. Supaya kamu di sana dapat melalui jalan yang luas. Mula dengan Allah cipta langit bertingkat-tingkat, ada bulan bercahaya, ada matahari sebagai pelita. Kemudian Allah kata kamu daripada bumi, daripada tanah. Kemudian kamu akan kembali semula daripada tanah, masuk kubur, akan keluar balik daripada bumi untuk pergi ke mahsyar. Dan Allah jadikan bumi bagimu sebagai hamparan. Walaupun bulat bumi tapi macam hamparan, mudah kita lah berjalan. Tak rasa takut. Tak takut jatuh apa? Jatuh cerung. Sebab nampak. Asal dia bulat tapi bila dia besar ni, rata terasa. Boleh bina rumah, boleh buat jalan raya, boleh berkenderaan. Tanah yang lapang, boleh tanam, tak ada rasa takut lah. Tu. Bukan rasa macam ni lagi bukit dan sebagainya. Itu Allah jadikan kita ni hidup rasa tenang. Bumi ni sebagai hamparan, senang diduduki dan senang untuk dijalani. Yang seterusnya Allah kata lagi supaya kamu di sana dapat melalui jalan yang lurus, yang luas. Ahli tafsir buat bahasan. Ahli tafsir ni ialah orang yang pakar dalam bidang Al-Quran. Dengan bermacam-macam pendapat yang berlainan mengenai dengan kejadian 7 lapis langit ni. 7 lapis ni apa dia? 7 lapis. Sab'a samawatin tibaqa. 7 petala. 7 lapis ni apa dia? Ada ulama kata bintang-bintang itu ialah dia kata bintang-bintang. Mana kata dia 7 bintang itu yang disebut sini. Bintang Utari, bintang Zurrah, bintang Marikh, bintang Mustari,
bintang apa lagi? Zuhal, Uranus dan Neptun. Dia kata bintang, kata tengah-tengah tafsir. Ada pula kata 7 langit itu ialah daripada jenis berikul. Langit pertama daripada gelombang yang berlapis-lapis. Langit sungguhlah, bukan bintang. Langit ini yang pertama jenis gelombang yang berlapis-lapis. Yang kedua, langit kedua daripada jenis marma yang putih. Langit lagi ada daripada marma yang putih. Lapis yang ketiga daripada jenis besi. Besi. Bayangkan hebatnya Allah, besi boleh tergantung, besi, lapisan besi. Yang keempat jenis tembaga yang kuning. Yang kelima jenis perak. Keenam jenis emas. Yang ketujuh jenis batu permata yakut yang merah. Ni 7 lapis langit tu tadi kata macam bintang-bintang. Yang ni kata pula daripada lapisan-lapisan yang berbentuk gelombang, batu marma, besi, tembaga kuning, jenis perak, jenis emas dan batu permata yakut. Inilah para ulama membahaskan tentang ini semua untuk kita rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun datang hadis-hadis Nabi lah. Hebatnya Allah, kayanya Allah, kuasanya Allah. Dan dijaga oleh para malaikat. Dijaga oleh malaikat semua kita ni. Segala bentuk tumbuh-tumbuhan, langit-langit ni semua ni dijaga oleh malaikat. Masalah apa yang kita ada kat kita ni. Pokok-pokok semua ada malaikat jaga. Kita pun ada malaikat jaga. Betapa besarnya kerajaan Allah untuk jaga kita semua ni supaya kita sentiasa selamat. Jadi kita jangan lari daripada Allah, jangan lari daripada menyebut nama Allah, jangan lari daripada Quran, jangan lari daripada masjid-masjid Allah, jangan lari daripada buat baik kepada semakhluk ni. Tiba Ramadan, kita berpuasa. Tiba bulan haji, kita menyembelih korban. Sebab Nabi pernah menyebut, siapa yang ada kelebihan, ada harta, ada duit, tapi dia kedekut, tak nak berkorban, orang tu jangan hampiri rumahku, jangan hampiri masjidku. Nabi marah orang-orang yang kedekut, dia tak nak berkorban. Kalau kamu tak nak korban, jangan semayang lah, macam itulah. Kasarnya, tak payah semayang lah, kedekut sangat. Ini maksudnya, Nabi galakkan kita supaya kita laburkan harta kita, kita infakkan harta kita fi sabilillah. Buat penyembelihan pada hari raya pertama, kedua, tiga dan empat. Hari raya di Al-Adha ada 4 hari. Raya fitrah 1 hari je, kita pun belum selepas raya dah tak ada takbir dah. Tapi raya haji dia 4 hari. Lebih besar daripada apa yang kita sambut pada hari Ramadan. Tapi kita lebih Ramadan pula, lebih raya puasa pula. Raya sebulan kita. Raya haji kejap je, kita terbalik. Mana kalau boleh, marilah kita ambil dua-dua ni. Raya puasa, cara puasanya. Raya haji, cara haji. Yang penting, semua tu pahala belakang. Ibadat belakang. Raya tu ibadat. Kita seronok dengan perayaan, tanda kita bersyukur dengan kurnia Allah. Inilah yang berlaku. Di langit ada kehidupan. Di bumi ada kehidupan. Di dalam laut ada kehidupan. Di dasar bumi pun ada kehidupan. Semuanya makhluk Allah belaka. Jadi kita sentiasa jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau langit dan bumi bertasbih kepada Allah, dia boleh keliling, berputar. Tadi sebut. Bulan ni, dia apa? Bulan ni bercahaya. Dia keluarkan cahaya daripada bulan tu. Pancaran matahari kan. Dan matahari sebagai pelita. Mana mereka ini masing-masing ada guna pada manusia. Menentukan masa, peredaran matahari dan semua ni ada, kita boleh kira tahun, kira bulan. Kalau bulan orang putih tu, masih tu dia ke matahari. Matahari. Kita umat Islam ke bulan. Tu berbeza tu. Hari ni sama je kan. Lebih sehari kita 23 Jun, 24 Zulkaidah. Esok sama semua 24 tu. Esok 24 Jun dan 24 Zulkaidah. Kita pakai kiraan bulan, mereka pakai kiraan matahari. Ini Allah jadikan semua tu ada faedah dia. Untuk kita kira hari, kira tahun, ke bulan ni, jadi memudahkan manusia. Jadi bila itu berlaku, dia dapat mudah. Jadi kita kena bersyukur. Demikianlah setengah daripada bahasan-bahasan para ulama ahli tafsir yang dapat dikemukakan di sini. 7 kota langit yang difirmankan Allah itu hanyalah Allah Maha tahu. Allah lah yang lebih tahu. Para ulama hanya buat ulasan-ulasan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Hakikat sebenarnya Allah lah yang Maha tahu.
Besar mana, luas mana, berat mana, Allah yang maha tahu. Kita hanya dapat khabar umum saja bahawa langit ini Allah cipta 7 pada langit. Dia punya hikmat dia ialah supaya manusia ni sentiasa ada perlindungan, bersyukur kepada Allah. Ada hiasan di langit. Walaupun ada langit sana, ada awan, ada pula bulan, ada bintang, ada matahari. Bulan waktu malamnya, bintang pemalang yang sebagai panduan untuk orang yang berjalan, musafir, sebagai apa nama tu, hari ni guna macam ni sebut Waze, sebagai map, peta kan, sebagai kompas. Kita juga dengan apa nama tu, bumi ni pun sama. Apa yang ada di bumi, segala tumbuh-tumbuhannya, apa ini, fauna, floranya, semuanya faedah kepada manusia. Jadi kalau itulah yang berlaku, maka tidak sebab manusia ini jadi penderhaka, jadi khianat. Sebab segala yang Allah sediakan, patut tu bersyukur kepada Allah. Allah lah yang menjadikan semua itu untuk kita. Itulah yang kita perlu ingat. Bukan nak kaji berat mana, besar mana, itu tak perlu. Kita kaji dari segi bagaimana yang kita patut buat untuk kita balas jasa Allah ni. Itu yang kita kena. Mayanya jangan tinggal, amal ma'ruf jangan abaikan, maksiat jangan kita lakukan. Kalau kita terus beramal dengan amal-amal yang salah, maknanya kita yang orang-orang yang tidak kenal budi Allah. Dalam tubuh kita begitu indah Allah buat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata, sesungguhnya jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada pula apa? Darah yang mengalir. Darah kita ni mengalir dalam tubuh kita. Tak tumpah walaupun ada lubang hidung, tak keluar ikut lubang hidung. Walaupun ada bulu roma, tak keluar ikut bulu roma. Allah masih jaga. Darah tak akan keluar, melainkan kalau berlakunya luka. Itu pun tak akan keluar habis. Allah bekukan darah tu. Masa selamat lagi manusia. Dan kadang-kadang tertentu masa manusia ni kena lihat pada diri mereka bagaimana Allah jadikan. Kaki dua boleh berjalan, tak jatuh. Tangan boleh bergerak, boleh mengambil, boleh menggenggam, macam-macam. Telinga boleh mendengar, mata boleh melihat. Adanya pergerakan mata kita, ada air mata, ada air, semua tu kalau kita kaji semua memang kita akan jadi orang-orang yang terus bersyukur. Tapi macam mana manusia ni, dia sombong dengan diri dia, sombong dengan kaya dia, sombong dengan kuasa dia, sombong dengan macam-macam, sehingga dia lupa kepada penciptanya. Patutnya bila kita dah ada segala-galanya, terus bersyukur. Segala ada kat kita. Sihat ada, kaya ada, rumah ada, kenderaan ada, anak-anak ada, semua ada. Kerja ada, makan minum ada, semua ada. Jadi bertambah-tambahlah kita sepatutnya menjadi orang yang bertambah syukur dan bertambah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kepada angkatan zaman yang serba maju dan punya kelengkapan yang serba moden sekarang ini, kita serahkan membahas dan menyelidiki dengan lebih lanjut dan dengan cara yang mendalam sebagai menyambung usaha orang dahulu yang sebagainya telah menyatakan tadi. Orang dulu disebut tadi lah, pertama dia berjenis gelombang, macam-macam. Hari ini boleh kaji lagi. Bila ada kekuatan, kaji lagi. Untuk apa? Untuk menambahkan lagi keimanan, bukan tambah sombong. Kaji segala apa ni untuk menambah lagi keimanan dengan segala alat-alat moden yang ada pada hari ini. Supaya apa Allah buat tu tidak jadi sia-sia. Ada pahala untuk dipelajari dan jadikan iktibar. Allah suruh aku perhati unta, macam mana unta tu binatang padang pasir, yang dia boleh makan, boleh minum, berbulan-bulan tak minum tak apa. Sebab dia dah ada air di dalam tubuh dia. Allah jadikan begitu, ada air, ada takungan air dalam badan dia. Tu unta yang boleh berjalan, panas, di gurun, tapak kaki dia macam mana, dia boleh tanggung beban. Inilah yang Allah suruh kita fikir, renung sama-sama. Kejadian binatang, unta, kejadian langit, kejadian bumi, kejadian manusia, semua tu Allah suruh kita kaji supaya kita ni benar-benar jadi orang yang berilmu dan orang yang dipandu oleh Allah dengan Al-Quran. Ini kesimpulannya lah, sebab masa kita akan dalam yang 40. Jadi ayat ni tadi kita ulang balik sebagai peringatan kita bersama. Yang pertamanya, kita kena ingat Allah jadikan alam ini untuk kita jalani kehidupan sebagai khalifah dan juga hamba Allah.
Khalifah maksudnya kita kena imarahkan bumi ini, majukan. Kita kena sebarkan kebaikan, bukan sebarkan kemaksiatan. Bukan kita buat benda-benda yang boleh merosakkan. Jadi makhluk perosak, bukan. Yang kedua, sebagai hamba Allah. Lepas kita ni sebagai khalifah, hamba. Hamba ni maksudnya kena sentiasa beribadat kepada Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, berterima kasih kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan salah silap kita. Itu sebagai hamba. Jadi bila ada dua sifat ni, sifat khalifah atau sifat pemimpin dan sifat hamba, dunia akan jadi aman. Kita majukan dunia. Pakat ramai-ramai, majukan. Bergotong royong, majukan. Sebarkan kebaikan. Macam Nabi kata, sebarkan salam. Maknanya salam ni disebarkan, maksudnya orang Islam kena sentiasa amalkan keselamatan. Assalamualaikum tu, bagi salam. Ucapkan salam supaya manusia ni rasa selamat diri dia, tak diganggu. Itulah Islam diturunkan oleh Allah untuk selamatkan kehidupan daripada gangguan, daripada hidup dalam keadaan yang bergaduh. Zaman Nabi dulu, lahir-lahir Nabi bagaimana berlaku? Anak perempuan dibunuh, anak lelaki dibiarkan hidup. Zaman Firaun, anak lelaki dibunuh, perempuan hidup. Berlainan tu. Jadi manusia ni ada je perbuatan mereka buat tu yang bercanggah dengan perintah Allah. Anak lelaki dibunuh zaman Firaun, takut kuasa dia hilang. Zaman Nabi pula, anak perempuan dibunuh, takut malu. Perempuan ni lemah, tak boleh berperang. Dia bila besar, orang kahwin, boleh jadikan macam-macam. Jadi dia bermalu, baik dibunuh awal-awal lagi. Itu pada otak dia lah. Dan kan Allah ke perempuan lelaki ni untuk apa? Untuk imarahkan bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata tadi, jadikan semua ni untuk kita semua. Allah jadikan bumi, Allah jadikan langit untuk kita semua. Jadi kita gunakanlah alat-alat itu untuk kita bertambah dekat dengan Allah. Jadi Allah jadikan kita ni boleh memiliki kekayaan, memiliki harta. Bukan apa, kita gunakan harta tu untuk kita jadikan sebagai alat untuk kita dekat dengan Allah. Duit kita, harta kita, binatang tanah kita ada tu semua kita gunakan untuk berbakti kepada Allah. Bukan gunakan untuk lawan Allah. Ni duk sembah pula binatang, sembah pula pokok kayu, sembah pula hawa nafsu, sembah. Bukan. Allah jadikan itu semua untuk kita bersyukur dan kita tetap menyembah Allah pencipta segala apa yang Allah cipta itu. Yang ketiganya, Allah Maha tahu, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu. Jadi bila kita tak tahu, bila kita tahu kita kena rujuk pada Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Jadi untuk jadi pandai, jadi tahu, kita kena baca Quran dan kita tadabbur sama-sama. Quran mendedahkan banyak rahsia. Rahsia alam ini, rahsia kehidupan selepas mati, kehidupan selepas kita berada di alam barzah, berada di padang mahsyar macam, berada di padang itu di titian macam mana. Semua ni dicerita oleh Allah dan diterangkan oleh Nabi. Maknanya Allah tu Maha tahu segala-galanya. Jadi untuk kita jadi orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, orang yang selamat dunia dan akhirat, kena bersama-sama dengan Al-Quran. Betul Nabi kata, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi aw kama qala. Bacalah Quran. Ya, Nabi suruh kita baca Quran. Walaupun sehari mungkin satu baris. Sehari sebaris. Sebagai komand tu sehari sebaris je. Alif lam mim berhenti je. Orang lagi rajin baca sehari semuka. Bila baca Quran, kita kena tadabbur, kita kena baca, faham. Sebab dia bahasa Arab. Baca dia punya huraian dia. Jadi bila kita baca huraian dia, kita dapat fahami maksud dia, maka itulah bertambah lagi yang Allah kata baca Quran dengan tadabbur, dengan ambil pengajaran, ambil contoh teladan daripada umat-umat yang berlaku dulu untuk kita jadikan iktibar. Jangan tiru lagi amalan salah mereka buat tu. Jadi semua ini kita akan perolehi selama mana kita terus bersama-sama dengan Al-Quran. Bersama-sama berada di rumah-rumah Allah. Setiap kali semayang, kita akan tanya diri kita ni, tadi masa zuhur semayang kat mana? Belum tu subuh semayang kat mana? Semalam subuh semayang kat mana? Kalau kita selalu tanya diri kita, insya-Allah kita akan jadi orang selamat. Kita akan baiki lagi. Kalau semayang kat rumah, kita betulkan, aku nak main kat masjid dah. Nabi pernah menyebut, siapa yang main kat rumah yang pernah sebut, kalau ada peluang, aku akan bakar rumah orang yang semayang dekat rumah ni. Tak nak kena pergi masjid. Ni maknanya kita kena ambil kisah ni sebagai suatu peringatan bersama. Mayang di rumah hanya dapat satu je.
Satu je. Yang berjamaah di masjid 27. Tentu banyak satu ke banyak 27? 27. Besar mana? Mungkin besar Bukit Uhud. 27 tu satu-satu. Di rumah kecil. Mungkin satu besar biji sawi. Dapat ke kita ke syurga? Dapat ke bekalan dalam kubur nanti kita ni? Ini maknanya kalau kita boleh fikir begitu, mudah-mudahan kita dapat perbaiki. Kita mati nak bekalan dalam kubur, nak makan, nak minum, nak tenang. Tapi bayangkan tak ada amal baik. Hanya sebesar sawi yang amalan baik, amal jahat macam gunung. Macam mana kita hidup dalam alam barzah? Alam yang penuh dengan gelap, dihimpit oleh kubur, dipukul oleh malaikat, ada ular lagi, ada kala lagi, ada jengking lagi. Sampai kiamat kita dipatuk oleh ular, dipatuk oleh macam-macam binatang bisa. Bayangkan seksanya. Jangan dunia seronok, kaya raya, ternama kita, masuk kubur je, dilanyap oleh malaikat yang sangat garang, sangat tegas. Puncanya, kita tadi tidak nak ambil intibar daripada apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Bayangkan kalau kita mati, disambut dengan malaikat, ahlan wa sahlan. Hampa dengan satu raudah daripada syurga. Sampai kiamat, seronok kita boleh tidur, boleh baring, boleh makan, boleh minum hasil daripada kita buat hidup dulu. Mayang kita ada, puasa kita ada, sedekah kita ada, Quran kita ada, macam-macam kita ada. Kita buat benda baik, salah kita taubat. Maka tentulah orang macam inilah yang Allah kehendaki, orang yang bersyukur, maka Allah akan balas hidup dia dengan nikmat syurga insya-Allah. Jadi itulah yang kita harapkan. Kita banyak kelemahan, tapi kita nak jadi orang yang lemah terus, berdosa terus, kita nak jadi orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan diberi oleh Allah nikmat syurga yang kita selalu berdoa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu doa, penghulu doa. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi kami kebaikan di dunia ini dan selamat di akhirat nanti dan lepas daripada neraka. Masuk syurga lepas daripada itu, doa-doa yang kita kena sentiasa panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita beramal dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Sebab kita berdoa ni sebagai bergantung kita pada dia lah. Kita tak ada kuasa. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada kuasa kita melainkan dengan izin Allah. Kerana Allah jugalah kita boleh sampai ke masjid, kita boleh tunaikan solat, kita boleh jauhi daripada dosa-dosa yang Allah larang tu. Jadi dengan izin dia lah kita hari ini boleh terus hidup di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita hidup dengan Islam dan mati pun dengan Islam, insya-Allah. Itulah yang dapat disebut. Mudah-mudahan kita bertabah, bersabar dan bersyukur. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.